Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumi fid darain. Amin. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, fa in waqafa ala muayyanin wa ahadin wa wahidan فإن وقف على معين واحد أو جمع اشترط إمكان تمليكه فلا يصح على جنين ولا على العبد لنفسه فلو أطلق الوقف عليه فهو وقف على سيده ولو أطلق الوقف على بهيمة لغو وقيل هو وقف على مالكها. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, fa in waqafa ala muayyanin wahidin, sekiranya mewakaf oleh waqif, dia waqaf ala muayyanin wahid, dia tak muayyan sesuatu yang ditentukan, yang muayyan ni wahid ataupun muayyan ni atau daripada muayyan itu, dia waqafa ala jam'in, di atas satu kumpulan. Usturita imkanu tamlikihi, disyaratkan terboleh memilikkan akan dia akan muayyan wahid ataupun jam'in. Baik. Kalau ikut apa yang kita nak masuk ni adalah syarat kepada mauquf alaih pula. Jadi kalau dengan sekali lalu kita faham tu, dengan apa disebut pensyaratan imkan tamlik, waqaf atas muayyan wahid. Jadi syarat untuk sah waqaf mestilah ada mauquf alaih. Ayat dia macam itulah. Mestilah untuk waqaf mesti ada mauquf alaihnya, barulah sah waqaf. Pasal tak dapat, tidak, untuk waqaf mesti ada waqif, mauquf yang tadi, dan seterusnya mauquf alaih, orang yang diwakaf atasnya. Maksudnya harta tu diwakaf kepada siapa. Dan bila dah ditentukan muayyannya sama ada wahid atau jam'in, jadi ketentuan kepada siapa yang akan memilih harta wakaf, mengambil manfaat daripada harta wakaf itu, boleh kepada muayyan yang wahid ataupun jam'in, sah. Misalnya saya wakaf kereta ni untuk pelajar-pelajar tahfiz. Okey. Jadi manfaat dia pelajar lah. Tu kalau ramai. Saya wakaf pada Zaid, kemudian Bakar, kemudian Umar. Dia sebut seorang. Muayyan, wahid. Jadi syarat dia mesti, jadi nak faham tu, sah mewakaf sesuatu mauquf kepada mauquf alif sama ada wahid ataupun jam'in. Satu. Cuma untuk jadi sah tu tak dapat tidak mesti ada imkan tamlik akan dia. Ada kebolehan untuk memilikkan akan dia akan wahid ataupun jam'in tu. Istilah tamlik kita ambil faham daripada malaka tu, malaka yumalliku, tamlik tu asal bahasa Arabnya. Maksudnya boleh terima miliknya. Maksudnya orang yang mauquf alaih tu mesti maujud, mesti ada. Pasal kalau tak ada macam mana dia nak tamlik kan? Kalau bahasa kobat lah. Cuma macam mana pun atas tamlik ni sama ada kobat ataupun sah atas nama milik ke dia. Dan fokus besar atas sebut istilah imkan tamlik ni adalah memang mauquf alaih ni maujud. Fokus itu. Maksud maujud ni memang ada. Maksudnya syarat mauquf alaih sama ada jam'in ataupun muayyan wahid, mestilah mauquf alaih ni dah wujud, dah ada ketika waqif mewakafkan harta. Bila dia maujud, barulah ada istilah imkan tamlik. Kalau dia tak ada, macam mana dia nak memilik? Bila tak boleh memilik, tak sahlah wakaf. Katalah kita wakaf tanah ni kepada cicit kita yang ke-10. Bobi jauh-jauh tu. Anak menikah muda lagi. Pasal apa tu? Mauquf alaihnya tak maujud.
Fokus itulah. Cuma ayat kitab kita ni dia sebut dengan imkan tamlik. Kalau kita baca kitab-kitab yang selepas Minhajul Talibin ni, khususnya baca Fathul Qarib yang bahasa dia agak mudah, syarat mauquf alaih mestilah jangan mengkotek awal. Tu istilah. Apa mengkotek awal? Terputus di awal. Apa maksud mengkotek awal? Putus awal. Maksudnya mestilah awal-awal senario mufi bahasa itu, orang yang mauquf alaihnya yang pertama tu jangan tak maujud lagi. Kalau tak maujud, itulah dipanggil mengkotek awal. Itu saya gunakan bahasa kitab yang agak muda sikit pada kitab ni. Kitab ni kitab tua kan. Dia gunakan bahasa imkan tamlik. Okey, boleh kot. Orang tak faham tu tanya lah pasal bagi faham tu. Satu, apa-apa benda yang tak maujud lagi, maksudnya tak ada lagi, bila kita wakaf, katalah kita orang yang mewakaf itu, lepas tu harta wakafnya pun ada, memang benda yang dawam intifak, lepas tu nak bagi ke siapa, nak sebut tak bagi ke siapa, maksudnya siapa yang akan memanfaatkan harta milik kita tu, tu naklah ditakyin kan. Sama ada takyin pada khususiat kumpulan orang, individu, ataupun takyin tu atas makna umum kan. Untuk manusia manfaat kan, untuk berwudu, untuk siapa-siapa saja mandi, minum, apalah, kalau tu apa benda yang diwakafkan tu. Jadi mesti ada grup yang nak disebut, yang istilahnya sini mauquf alaih. Cuma syarat mauquf alaih mestilah tu bahasa disebut imkan tamlik. Baik, di atas syarat itu fala, ni tafriq masalah dia. Maka la yasihu, tak sah ia waqaf ala janinin, di atas janin. Apa janin lah? Anak dalam perut lah, bahasa mudah kita gitulah janin ni. Janin ialah setiap anak yang belum maulud, belum dilahirkan. Setiap yang man wulida, tu baru panggil anak. Maulud, walad, anak. Tapi kalau dalam perut, dia janin. Dan istilah janin ni pada perkataan jannah cepat kita faham jin lah kan. Pasal apa jin dipanggil jin? Pasal tak nampak. Pasal apa janin dipanggil janin? Terlindung dengan perut ibu. Kobek scan. Kobek lah bobi. Asal saya nak bahasa janin tu, kenapa janin dipanggil janin kan? Dipanggil janin pasal duduk dalam perut ibu. Jadi janin tak sah, walaupun kalau ikut nisbah dia maujud, tapi dia tak sah lagi taraf untuk atas nama orang yang maujud pasal belum dilahirkan. Walaupun katalah kandungan dia dah ada 6 bulan ke atas, dari sah sekurang-kurang hamli, sekurang-kurang kandungan dah ada, tapi bila masih dalam perut istilahnya janin. Ini la yasihu ala janin. Itu janin. Lagi wala alal abdi li nafsihi, dan juga tak sah dia wakaf ke atas hamba. Tapi hamba mana? Li nafsihi, hamba bagi dirinya diri wakif. Siapa? Hamba wakaf untuk hamba kita. Wakaf siapa? Wakaf kat kita lah. Hamba kita manfaat nanti kita lah. Harta kita. Jadi kita wakaf kepada hamba yang harta kita. Antara bab hamba tu syukurlah. Jadi wakaf ke atas hamba li nafsi. Jadi kalau abdi li ghairihi sah. Besar manfaat nanti kepada diri dia sendiri. Siap. Yang tu yang menyebabkan tak boleh tu. Jadi kalau masalah janin, masalah taimkan tamlik, itu ilat dia. Kalau ala abdi li nafsi, pasal apa? Pasal kita bagi milik kepada hamba. Mana hamba boleh milik? Pasal kita bagi milik ke hamba, siapa punya tu? Kita punya. Hamba tu harta kita dah. Kita bagi duit ke hamba, siapa punya duit tu? Duit kita lah. Pasal hamba mana boleh milik? Pasal dia pun kata orang, dia pun dimilik oleh orang. Dan orang tu ialah kita. Kita bagi kat dia harta, milik tu milik siapa? Milik kita. Tu istilahnya apa? Walhasil balik asal. Apa bahasa kita Melayu? Kalau bahasa Arab betul lah, tafsir hasil saya cerita bahasa Melayu Pasal banyak yang pakar-pakar Arab ni, satu saya tanya Melayu. Apa Arab Melayu panggil mana? Walhasil balik asal. Betul Faham tu? Walhasil balik asal faham? Tahsilul hasil faham tak? Itulah saya kata dia orang ni pakar Arab.
Satu saya sebutkan bahasa Melayu. Macam mana pun itulah istilahnya. Tak sah tu pasal apa? Pasal tak sah tamlik, tak sah memberi milik. Bila tak boleh beri milik, jadi janin dia tak boleh memilih pasal tak beranak lagi. Kalau bab perain, harta pusaka mati memang janin. Kalau ada ayah dia meninggal sekalipun, harta tu ditawakufkan dia. Bukan diwakafkan dia, ditawakufkan dia. Pasal apa? Tak boleh diperaitkan. Pasal anak pun tak beranak lagi, lelaki perempuan tak tahu lagi. Kalau tahu pun kelahiran dia tu belum lahir lagi, tak sah untuk ditawaluk pada dia. Kalau lagi pun apa, kalau lahir pun walaupun tengok dalam scan lelaki, kadang-kadang scan lelaki keluar-keluar perempuan. Ada juga maklumat tak tepat tu. Jadi kaedah dia macam mana? Memang kaedah harta, kalau ada kanak-kanak dan ada waris-waris yang lain, bila dia dalam kandungan, bila ada yang muwaris dia mati, dia sebagai waris kena tunggu lahir yang kanak-kanak ni, barulah harta tu boleh dipusaka, pasal nak pastikan kejantinaan dia dan hayat hidup ataupun tidaknya dia. Baik, selesai. Jadi janin alaihi. Baik, selesai itu. Falau atlaqal waqfa alaihi fahuwa waqfun ala sayyidihi. Baik, kalau ada isu-isu macam ni sikit, yang ni dia sebut istilah itlaq lafaz. Kalau mau itlaq seseorang waqif, dia itlaqkan waqaf. Asal istilah bahasa kalau itlaq ni maksudnya dia waqaf dengan tak kait, sebutkan mauquf alaih dengan tak kait sesuatu. Tu bahasa Arab, asal itlaq ni maksudnya menyebut sesuatu tanpa kait. Itu asal terjemah. Macam saya sebut contoh, saya nak sebut contoh itlaq tu. Saya kata contoh itlaq, awak ada hadas tak? Saya tanya apa? Hadas. Hadas besar dan kecil. Saya mengitlaqkan hadas saya. Hadas besar dan kecil saya tanya tu. Hadas kecil lah. Bila saya sebut hadas tu, dia tak pergi hadas lain. Kalau saya tanya hadas besar, saya tak tanya itu lah. Haid lah. Saya tanya itu. Junub lah. Saya tanya itu. Ada hadas tak? Hadas apa tu? Walaupun hadas tu boleh pergi hadas besar dan kecil, saya kata hadas tu hadas apa? Atas penggunaan itlaq bahasa, hadas apa? Hadas kecil. Golek pakai itlaq tu ke mana? Hadas apa? Hadas kecil. Kalau saya baca Quran, saya tanya, tu ke apa tu? Ikhfa. Betul tak jawab? Ikhfa, berapa ikhfa ada? Hakiki syafawi. Ikhfa tak sebut ikhfa apa-apa, ikhfa apa? Pak hakiki. Jadi kalau disebut ikhfa je dan ikhfa tu hakiki, betul jawapan? Betul. Kenapa? Itlaq ikhfa adalah ikhfa hakiki. Kalau ikhfa syafawi yang mesti jawab, ni ikhfa syafawi baru betul. Kalau disebut ikhfa, salah. Itu istilah bahasa itlaq. Boleh? Faham? Saya nak faham bahasa itlaq tu. Jadi kalau dia itlaq waqaf, dia waqaf alaihi, saya waqaf kereta ini kepada hamba ini. Hamba boleh tak waqaf? Waqaf ke dia, waqaf alaih. Hamba ini, hamba nanti dia tak boleh tamaluk kan? Betul? Kalau memang hamba tu hamba kita, memang tak boleh pasal dia tahsilul hasil balik pada kita. Okey, sekarang bukan hamba kita, hamba orang. Saya wakafkan kereta ni kepada hamba ni. Bagi contoh tu ya, lagi syarat dia lain-lain tu cerita panjang lah. Kita bagi faham bahasa tu dulu, tak itlaq tu. Kepada hamba ni. Wakaf hamba sebenarnya wakaf ke siapa? Pandai. Itulah itlaq namanya. Kalau sebut ikhfa ni, ikhfa apa? Hakiki. Pandai. Ni qalqalah ni, qalqalah apa? Surah kubra. Tak faham lah. Surah lah. Bila sebut qalqalah tanpa sebut apa-apa, dia lah qalqalah sugra. Satu qalqalah sugra tak payah sebut qalqalah sugra, qalqalah sugra, qalqalah sugra. Buat habis ailio je. Cukup dengan qalqalah. Bila kubra baru qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Macam kita baca Quran, saya sebut Quran. Saya baca Quran misalnya, Maliki Yaumiddin. Qiraat siapa tu? Mesti qiraat Asim riwayat Hafs. Tak payah sebut siapa-siapa.
Pasal bila sebut je baca Quran, mesti saya baca kiraan Asim riwayat Hafs. Pasal apa? Itlaq Quran, Asim, Hafs. Kalau saya baca Maliki Yaumiddin, saya kena sebut siapa je. Saya sebut, buat misal lagi. Kalau Wahabi dia sebut bid'ah. Bid'ah apa tu? Itlaq bid'ah, bid'ah apa? Itlaq bid'ah adalah dolalah. Satu salah kalau benda-benda yang tak dolalah kata bid'ah. Pasal itlaq bid'ah adalah dolalah. Kalau anak kata benda ni salah tapi hasanah, dia bid'ah. Tak boleh kata bid'ah tu. Tak boleh kata bid'ah. Kata bid'ah, dia itlaq bid'ah ialah bid'ah dolalah. Satu salah kalau wirid lepas sembahyang, bid'ah. Tampak lagi sekali. Pasal apa? Maksudnya dia telah mensesatkan orang. Pasal itlaq bid'ah adalah bid'ah dolalah. Satu kalau Quran dia bagi tak? Bid'ah. Boleh tak cakap itu? Boleh, bodoh. Bahkan itu salah. Siapa? Memanglah bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah orang tak pergi bid'ah. Kalau nak sebut bid'ah, sebut bid'ah hasanah. Oh, tak apa. Pasal itlaq bid'ah ialah bid'ah dolalah. Saya nak ajar apa ni? Pandai pun. Ingat keduk ngantuk. Okey. Bagus. Yang ni yang ngaji bahasa kitab, ngaji dengan kitab Arab tahu. Saya ngaji kalau baca ngaji kitab Arab cukup best. Pasal dia dia air mutlak dengan mutlaqul ma. Air mutlak air apa? Air tak ada kait. Mutlaqul ma maksudnya mana? Air mutlak maksudnya air yang tak ada kait. Kan? Bukan air sirap, bukan air kelapa. Air peli, air mutlak. Tu mutlak apa? Tu mutlak kait lazim, kait tak lazim. Ada istilah macam tu lah kan dalam fiqh. Tu mutlaqul ma. Kemutlakan air, dia lain tu. Tu idofat, kena faham bab idofat lah. Mudah-mudah boleh tu. Macam pisang goreng pisang. Apa kata? Kita makan tu, misal makan pisang goreng ke makan goreng pisang? Makan? Betul. Bukan makan goreng pisang. Goreng pisang apa? Goreng pisang perbuatan. Jadi mutlaqul ma maksudnya kemutlakan air. Dia ialah masalah wasfi. Masalah sifat ni menghalang kemutlakan air. Dia sebut dengan istilah jadi bukan air mutlak. Air mutlak ialah air tak kait, tapi mutlaqul ma maksudnya semata-mata air. Tak juga kemutlakan air. Payah agak nak sebut tu. Bahasa dia mana idafat nak menunjukkan status air. Ustaz, dia slow sikit lah tu. Itlaqul ma' kan. Macam kalau sebut Quran macam ni. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Macam mana pun sebut kita nak bicara tentang itlaq tu. Wa ja'alna minal ma' daripada air kulla syai'in hayyin. Apa yang kulla syai'? Yang ma' tu boleh kulla syai' hayy. Ma' apa? Ma' mutlak lah. Pasal tak ada kait. Air sirap boleh tak? Kulai syai' hai. Kalau asal bahasa lah kan. Macam mana pun nak ajar itlaq ma'ul mutlaq, itlaqul ma'. Cuma kalau sebut mutlaqul ma', maksudnya mutlaqul ma' kalau atas mana menyebutkan air dengan itlaq. Maksudnya dengan tak ada kait, itulah mutlaqul ma'. Kena faham istilah idofat tu lah untuk memahamkan apa beza istilah tu. Tu saya sebut contoh pisang goreng lah. Istiqmal tu. Itu kot. Islam hadari. Hadariyatul Islam. Itu. Hadarah Islamiyah. Dengan Islam hadari. Kalau Islamun hadariyun. Jadi ada baca idofat dengan baca na'at. Islamun hadariyun. Apa maksud Islam hadari? Kita belajar lurah sikit. Orang tak faham tu jumpa saya ngajilah Arab. Apa Islamun hadariyun maksud Islam yang dimodernisasikan. Dia bukan, dia sepatutnya hadarah. Hadarah tu kemodenan tu, tamadun tu yang diislamkan. Bukan Islam yang dimodern kan. Islam moden macam mana? Yang macam beberapa hukum tadi lah. Utang tukar jadi pinjam. Tu Islam hadari. Faham tak? Hukum yang tak betul itu dia alter jadi betul.
Mana riba ni haram? Riba haram. Tapi kalau interest tak apa. Dia istilah hadari. Tu istilah hadari. Kalau hadarah Islamiah, apa-apa yang Islam tu, yang tak Islam tu, kemodenan yang ada ni, kau Islam kan dia. Bukan apa yang dah tak Islam ni, kau Islam kan dia. Itu balik saya sebut. Sepatutnya yang tak betul Islam kan dia. Bukan yang dah tak betul tu, bagi betul juga dengan cara Islam. Bagikan dia jadi Islami. Maksudnya Islamisasi kan dia. Macam tu kot maksudnya. Pasal Islamisasi kan dia. Faham tak? Tak betul pun, tanggung bagi yang dia bagi jadi betul. Kena kata betul juga. Bersalam-salam memang asal haram. Betul? Tanggung juga lagi betul. Tak ada syahwat, tak apa. Itu istilah hadari. Memang istilah hadari pun dia bagi iklan apa? Salam, salam, salam. Antaranya betul je kan? Salam satu Malaysia. Istilah hadari kalau tak apa. Kalau hadarah Islamiah, ada pula salam satu Malaysia. Baliklah bukan Assalamualaikum. Salam satu Malaysia. Salam Perak Melayu Jaya. Aman Jaya. Ada orang marah nanti Pak Ayah kan. Kita cerita atas hukum Kita kelas-kelas agama, bukan kelas kebangsaan. Kelas kebangsaan bukan kelas lain lah. Kita cerita pasal kitab kan, pasal bahas kitab lah. Itu kot. Yang tu dia sebut itlak tu. Jadi itlak wakaf atas hamba, maksudnya tuan hamba lah. Pasal hamba mana boleh wakaf ke dia? Pasal dia harta. Wakaf ke hamba macam saya sebut sedekah ke kucing lah tadi. Pasal dia mana boleh tamaluk. Pasal dia tak sah untuk buat tabaruk. Itu tamakuh alih. Jadi dia fahuwa itlaqul waqaf ala al-abdi, dia la waqfun ala sayyidihi. Baik. Walau atlaqal waqfa ala bahimatin la. Kalau dia wakaf kepada binatang lah. Aku wakaf ni ke lembu. Lembu ni. Wakaf ke lembu. Macam, adakah wakaf ke tuan lembu? Tidak. Kalau wakaf hamba, dia pergi pada tuan hamba. Wakaf lembu pergi tak tuan lembu? Tidak. Itu wakaf bodoh. Dia kata apa? Lahra. Itu ulama sebut. Saya punya bahasa bodoh je lah. Wakaf bodoh. Adalah wakaf ke lembu. Memang lembu boleh ambil manfaat dari sirup minum air kolam apa kan. Saya wakafkan telaga ni untuk lembu. Boleh tak? Wakaf alihnya lembu. Boleh? Tak boleh? Tak boleh. Yang tu tak wakaf untuk dia pun dia minum ikut dan je. Bukan masalah ke dia. Okey, Syam. Jadi kita duk bicara apa ni? Semua ni tahabuan gelak suku. Tapi nak faham apa? Mauquf alaih mestilah tu sah untuk imkan tamlik. Jadi lembu mana boleh milik, satu tak boleh. Hamba tak boleh milik. Jadi kalau hamba, kalau beri juga tuan hamba. Kalau hamba tu hamba kita tak boleh langsung. Tertegah, lara, wakaf tu. Pasal apa? Pasal bila kita bagi milik kat dia, dia akan milik pada tuan milik. Tuan milik tu ialah kita. Tak boleh. Teruzur untuk boleh wakaf pada hamba kita. Kalau hamba orang, sah lagi pasal boleh pergi ke tuan. Lembu orang tak boleh. Pasal lembu, lara. Okay. Qila. Qila, muqabil daripada qaul sahih lah. Qaul do'if lah ni. Bila do'if macam mana? Dengar je lah, sebut je. Tak usah duk pakai. Pasal kaedah do'if jangan duk pakai, jangan duk kutip. Wa huwa waqfun ala malikiha. Ada juga qaul do'if kata, wakaf ke lembu, ialah wakaf atas malik lembu. Malikiha, malik bahimah. Sah untuk amal. Tapi kalau tanya fatwa dalam mahkamah macam mana? Tak boleh. Jadi betulkanlah cirok anda. Jadi hadarah kan Islamiah kan dia. Jangan Islam hadari kan dia. Faham saya sebut apa tu? Maksudnya janganlah amalan dah tak betul tu, wakaf ke lembu jadi wakaf ke tuan lembu. Dah tak betul dengan qaul sahih tu. Macam mana? Betulkan balik. Macam mana? Saya wakaf ni kepada tuan lembu. Sebut tuan lembu. Senang. Apa sebut lembu? Boleh? Boleh? Okey. Ya. Ya. Lahir. Tapi dia tak sah tasarruf. Dia cuma tak boleh tasarruf. Tak. Wakaf dia nak jadi wakif tak sah. Tapi milik sah untuk diberi milik pada dia. Cuma dia tak sah tasarruf je. Dia cuma tak sah tasarruf, tapi dia boleh tamaluk. Tamaluk. Tamaluk boleh lah. Cuma dia tak boleh nak tamlik kepada orang. Dan satu dia tasarrufkan benda tu tak boleh lah.
Nak tasarruf, dia wali lah. Wali pun tak boleh tasarruf bagi pihak kanak-kanak. Dia kena tunggu kanak-kanak balik. Kalau kata tak faham, tanya lain. Kami bersama orang ni. Masih orang yang tanya, kita tak bagi faham kan. Kalau pasal masalah kanak-kanak tu disebab harta dipemilikan pasal sah. Bab pesaka pun kalau kita bicara mati kan. Okey. Ya. Tak boleh tamaluk. Tapi bila dah tamaluk, dia boleh sah milik lah. Cuma dia tak tasarruf tu. Ya. Tak sah lah. Ha. Tak sah tu mana? Tang janin ni yang dah dilahirkan tu. Atau kalau dia dah tamaluk lah. Okey. Dah lahir. Okey. Tapi dia tak untuk nak tasarrufkan harta tu tak sah. Dia yang tak sah tang tasarruf betul lah. Tak tasarruf. Tentu faham. Ya, betul. Jadi maksudnya bila dah lahir sah untuk dia sebagai mauquf alaih, tapi dia tu sendiri tak boleh jadi waqif. Pasal apa? Kalau katalah ada harta lain dia nak mewakaf, tak boleh. Pasal kanak-kanak dia tak boleh mewakaf. Kalau kata wali dia pun tak boleh mewakaf bagi pihak dia. Pasal kalau anak tu katalah umur 7 tahun 8 tahun dia mengizinkan kepada mak bapak dia lah kalau ikut wali besarnya untuk mewakafkan bagi pihak dia, tak sah lagi. Pasal apa? Pasal kanak-kanak bukan ahliyah tasarruf. Dia tak ada keahlian untuk tasarruf. Dia tak boleh belanja harta dia sendiri. Jadi dia tak boleh istilahnya buat tabarruk. Dia bukan ahli tabarruk. Dia nak infak tak boleh, dia nak wakaf tak boleh. Pasal apa? Buat wakaf ialah buat infak. Lagipun tak taklif untuk dia wakaf. Dia belum balik lagi. Dosa apa pun tak ada lagi. Kalau dia buat kebajikan pun tak sah lagi. Pasal tak ada taklif dekat dia. Tapi nisbah harta benda sah untuk dia tamaluk ke dia. Dia nak tamlik ke orang. Dia nak beri milik ke orang tak boleh. Sekalipun dia izin pada wali dia. Pasal wali tak boleh nak tamlikkan milik orang yang belum balik kepada orang lain. Cukup. Soalan saya situ kan? Ya. Pula situ lagi. Ya. Tapi masalah ada golongan Kristian, dia nak terjemah Bible yang bahasa Inggeris God tu, nak terjemah ke bahasa Melayu tu sebagai Allah. Sedangkan God tu Tuhan. Betul? Bukannya Allah. Kemudian mereka mendakwa, mereka kata perkataan Allah tu sebenarnya bukan zaman Islam kan. Tapi sebelum kedatangan Islam pun masyarakat dulu dah guna perkataan Allah. Jadi macam mana sebenarnya? Ni soalan wakaf ke apa ni? Ada soal iklan. Allah tu kan orang Islam. Iklan. Oh, ikhlas sikit. Oh. Agama lain dia kata Allah tu dia punya juga. Dia sebab dia kata God tu Allah, bukan God tu Tuhan. Sedangkan Tuhan Jumpa dengan dia kelaingan saya dulu. Nah. Oh, cik. Dari segi keadaan tak boleh. Boleh tak lori band Cina Mampus tu? Bukan Cina Mampus tu tak? Dung ceng. Tulis tu. Lori jenazah. Boleh tak? Kenapa tak boleh? Jenazah ni ialah antara 8 khususiat untuk Muslim only ya. Tanah kubur itu wakaf kubur boleh tak? Boleh. Kubur Cina. Wakaf kubur boleh tak? Wakaf lah. Tak, wakaf boleh tak? That is for Muslim only. Itu apa istilahnya? Bahasa orang putih. Dia eksklusif for Muslim only lah. Kata ni kafir. Memanglah kafir. Orang Muslim gunakan istilah kepada demo yang tak beriman kafir ya. Kasar kafir kat I'm not Muslim, I'm not kafir. Ya. Alah, biasalah apa itu lah. Quran pun suruh qul ya ayyuhal kafirun. Jadi mana yang lakum dihukum wali adil lah. Apalah kau nak pakai ke agama kau? Kau nak pakai guna lafaz Allah tu untuk Allah untuk pakai atas Tuhan kau masuk Islam lah. Itu kot. Boleh. Jadi tak boleh lah bagi dia pakai. Itulah maksudnya kan. Saya tak faham lah. Okey. Fabatilun. Waqfun ala balik. Wa yasihu ala zimmiyin. Baik. Masih lagi masalah mauquf alaih. Sah waqaf ala zimmiyin. Kata kafir zimmi. Maksudnya disebab harta, kalau benda mauquf alaih, boleh kita senaraikan antara mauquf alaih itu adalah zimmi. Sah? Misal zimmi adalah salah seorang daripada orang yang ahli dalam pemerintah Islam yang boleh diambil manfaat. Katalah saya wakaf, katalah contoh lapang umumnya ni, saya wakafkan tanah ini untuk penduduk kampung, boleh nama kampung Kuak Luar, katalah itu kan. Antara penduduk kampung ni
Kafir zimmi. Boleh tak dia ambil manfaat? Boleh, pasal dia salah seorang kampung, ahli kampung kuat luar. Itu saya sebut umum. Kalau macam ni, kalau saya kata saya wakafkan ini untuk ahli kafir zimmi kampung ini, sah? Sah? Pasal buat wakaf boleh. Pasal apa? Pasal dia termasuk orang yang boleh bermanfaat. Sah?